Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita buka kuliah kita dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi. Dan pada malam ini saya tak bercadang nak sambung sifat 20. Saya nak bawa satu tajuk yang saya rasa kita kena tahu juga, ya, sedikit sebanyak, iaitu tentang Syiah. Ya. Nanti kalau orang tanya kita dok ngabarkan Syiah tu sesat, ya, Syiah tu lebih teruk daripada Yahudi dan Nasara. Sekali orang tembak kita, Syiah tu sebenarnya apa makna Syiah? Kebir kita jawab, tuan-tuan. Ya. Kalau dia tanya kita Syiah tu lahirnya bila? Ya. Dan apa yang ada pada Syiah tersebut. Ya. InsyaAllah kita cuba tengok beberapa perkara yang saya rasa kita boleh berkongsi bersama tentang fahaman Syiah. Setengah ulama Sunni dia tak bersetuju kalau kita mengatakan Syiah itu mazhab. Ya, ada yang menyebut bahawa Syiah itu mazhab. Tapi setengah ulama Sunni ataupun kita ahli sunnah wal jamaah tidak membenarkan bahawa Syiah itu adalah mazhab. Syiah itu adalah fahaman, ya, aliran. Kalau mazhab ini, bila kita sebut mazhab, dia adalah tempat kita berpegang. Ya. Saya pernah jelaskan dulu macam mazhab ni dia ada dua. Pertama, mazhab dalam akidah. Yang keduanya, mazhab dalam fiqh. Mazhab dalam fiqh yang tersuhurnya 4 lah, ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kalau orang tanya kita, siapa nama sebenar 4 imam ini? Kan, baru ni ada orang SMS saya. Dia kata siapa pengasas kepada 4 mazhab ini. Kalau kita tak mengaji, tuan-tuan, tak tahu. Jangan kita sangka bahawa Imam Hanafi itu namanya Hanafi. Bukan. Ya, Hanafi itu namanya Nu'man bin Sabit. Tak ada Sabit langsung Hanafi. Bukan. Nu'man bin Sabit. Imam Malik, ya, Malik bin Anas. Dia ambil sempena namanya Maliki. Syafi'i Muhammad bin Idris. Hambali Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Itu pada mazhab yang 4, ya. Manakala pada mazhab akidah, dia tak panggil, nak kata panggil mazhab pun, di situ ada beberapa fahaman yang lahir pada zaman ulama salaf. Orang tanya kita salaf, salafi, salafiyun contoh. Ya. Siapa ulama salaf? Kadang-kadang kita menyesatkan golongan salafi.
kemudian mengatakan Salafi itu Wahabi. Kita duk cerita Wahabi, kalau orang tembak kita Wahabi itu apa? Cengang kita nak jawab, tuan-tuan. Sebab tu dalam bab begini kena hati-hati. Ya, kalau nak berhujah kena berhati-hati, kena ada persiapkan dengan ilmu. Antara kitab yang saya cadangkan ialah sebab 20. Ya, dalam ni ada menceritakan tentang aliran-aliran yang bila mana Nabi SAW menyebutkan 73 golongan, ya, umatku berpecah kepada 73 golongan, satu saja yang masuk syurga, 72 masuk neraka. Maka diterangkan oleh pengarang kitab ni siapa 72 golongan tersebut. Ya, dia ceritakan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Baik, bila kita membicarakan tentang Syiah, ya, pada makna Syiah itu pengikut ataupun pengiring ataupun penyokong kepada siapa? Kepada Saidina Ali. Baik, dia asalnya begini. Syiah ini, golongan Syiah ini, dia ada dua kerabat Ahlul Bait. Maknanya orang yang paling rapat dengan Nabi SAW, waris Nabi lah kita katakan, ya Islamnya hanya dua. Yang pertama Saidina Ali karamallahu wajhah, yakni sepupu dia, anak kepada Abu Talib, merangkap sepupu dan juga menantu Saidina Ali. Saidina Ali ni tuan-tuan, dia adalah kanak-kanak pertama yang peluk Islam. Sebab tu kalau kita kata dan tarawih dulu kan, bila kata Al-Khalifatul Rabi', khalifah yang keempat, Al-Khalifatul Rabi' ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Talib, kita pun jawab karamallahu wajhah. Kenapa kita panggil dia karamallahu wajhah? Kan kita sebut je. Orang sebut karamallah, kita pun sebutlah karamallahu wajhah. Kalau orang tanya, kenapa Ali tu dipanggil karamallahu wajhah? Karamallah ni, karam tu diambil pada kalimah kiram. Karama, timbul perkataan keramat. Kiram tu maknanya mulia. Kiram. Baik. Karamallah wajah, Allah Ta'ala memuliakan wajahnya, yakni wajah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kenapa Allah Ta'ala memuliakan wajah? Karamallah wajah ni Allah sendiri yang gelar, bukan Nabi bagi. Allah yang beri gelaran pada Ali, karamallah wajhah, dia muliakan wajahnya. Kenapa? Sebab Sayyidina Ali karamallah wajah ni, dia adalah sahabat yang tak pernah menyembah berhala. Dia adalah kanak-kanak pertama peluk Islam dan dia tak rasa nak menyembah berhala. Dia tak pernah rasa seperti mana Umar, seperti mana Abu Bakar, seperti mana Osman, seperti mana sahabat-sahabat yang lain. Maka dia ini dikatakan orang yang sangat mulia wajahnya kerana tak pernah menyembah berhala. Sebab tu para sahabat radhiyallahu anhum tidak ada seorang pun yang Islam tuan-tuan lahirnya, tak ada. Sebab tu bila 2-3 hari lepas kan, bila saya menerangkan tentang di satu masjid, saya terangkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang ni saya banyak slot saya akan nerangkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah supaya kita dapat bezakan dengan fahaman-fahaman yang sesat ni. Bila kita mengatakan bahawa, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala, saya pun pernah terangkan dulu, kenapa Allah Taala menjadikan kafir? Adakah Allah Taala membiarkan mereka ni kafir dan diseksa ke neraka? Kan, persoalan timbul. Maka hujah kita, tidak. Allah Taala tidak zalim. Allah Taala tu bersifat al-adl, yakni adil. Mana mungkin Allah Ta'ala zalim, dia Tuhan kita. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila mana mencipta manusia,
Ya, ada kafir, ada Islam. Maka adakah Allah Ta'ala membiarkan orang tu kafir, seterusnya mati dan masuk neraka? Semata-mata dia cipta manusia tu masuk neraka? Tidak. Ya. Hujah kita mengatakan bahawa tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang lahirnya Islam. Kenapa dia dapat Islam? Kerana mereka mencari, berusaha untuk mendapatkan kalimah la ilaha illallah. Maka tak ada alasan orang kafir pada hari ini. Ya. Maka dengan akal itulah yang dia mencari, kan, untuk dia ikhtiar. Ikhtiar tu maknanya dalam bahasa Arab ikhtiar, bahasa kita memilih. Jual beli khiyar, kan? Makna kita pilih. Baik. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah ni, dia adalah orang yang paling rapat dengan Nabi, Ahlul Bait. Ahlul Bait ni ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab dia sepupu. Kemudian di antara ramai-ramai pak saudara Rasulullah ni, yang Islamnya hanya seorang. Yakni Abdullah bin Abbas. Abbas, kan, Sayyidina Abbas. Maka Abbas ini, Abbas bin Abdul Muttalib ni, dia adalah pak saudara Rasulullah yang Islam seorang. Kemudian anak sepupu Nabi Abu Talib, Sayyidina Ali. Maka dua orang inilah yang dipanggil sebagai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang aja. Maka bila mana wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah segolongan kelompok umat Islam ketika itu yang mengatakan bahawa orang lain tak layak untuk pegang pemerintah ini kecualilah sama ada Ali dan juga Abdullah bin Abbas tadi, ya. Abbas radhiyallahu anhu tadi, ya. Tetapi Sayyidina Abbas dia tak nak. Dan dia pun, ni masalah, ya. Sebab tu Nabi SAW, saya pernah baca dalam hadis dulu, kamu kalau umur panjang, kamu akan melihat persisah yang banyak. Ini bermula. Abbas pun, dia menyetujui bahawa Ali itu sepatutnya menjadi khalifah. Ini mula dia. Jadi mendapat sokongan di kalangan yang tadilah yang menyokong Sayyidina Ali. Itulah yang dipanggil sebagai lahirnya golongan ini, Syiah. Syiah tu maknanya penyokong. Kalau orang tanya Syiah tu apa? Syiah tu maknanya ialah dia kata para penyokong ataupun pengikut atau pengiring Sayyidina Ali. Sebab tu golongan ni kata kami nahnu Syiatul Ali, dia kata. Kami ni adalah Syiah Ali. Bila kata Syiatul Ali, Syiah Ali, kami ni adalah penyokong ataupun pengiring ataupun pengikut kepada Sayyidina Ali. Itulah asal Syiah. Ya. Yang kita duk sekarang ni memang orang di mana-mana menceritakan tentang masalah Syiah ini. Baik. Asalnya Syiah ini dia hanya satu kelompok yang bergerak dari segi politik saja, yakni dari segi perselisihan tentang khalifah saja. Asalnya begitu Syiah ni. Maknanya golongan ni, aliran ni, dia mengiktiraf bahawa Sayyidina Ali itulah yang paling layak menggantikan Nabi SAW, dan dia ni boleh dikatakan penyokong yang sangat ekstrim. Penyokong yang sangat tegar kepada golongan, kepada Sayyidina Ali. Maka pada awalnya gerakan ini hanya gerakan politik sahaja, iaitu mempertikaikan Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Kenapa bukan Ali? Pada asalnya begitu je Syiah ni. Ya. Baik. Kemudian sedikit demi sedikit perpecahan ini berlaku, maka aliran ni tadi berubah menjadi aliran akidah. Ini masalah. Daripada aliran politik tadi hanya dia mempertikaikan pelantikan Abu Bakar dan sahabat-sahabat lain, lalu menjadi satu fahaman yang bertukar menjadi politik kepada aliran akidah. Ini yang akhirnya merebak menjadi besar, sehinggalah hari ini kita tak dapat nak halang dah. Inilah bermulanya Syiah, tuan-tuan. Baik.
Saya ambil penjelasan seorang ulama, Dr. Muhammad Imarah namanya. Baik, Dr. Muhammad Imarah ni, di antara banyak teori tentang pertukaran daripada akidah, daripada politik ni kepada akidah, ulama Syiah ni, dia jelaskan dalam bukunya Tayarah Al-Fiqh Al-Islami, penyucian, Tayarah tu penyucian ya, tuhur kan, tentang fikrah pemikiran Islam ni. Dia kata apa? Mengatakan Syiah adalah akidah dan mazhab lahir buat kali pertama apabila Hisham bin Al-Hakam. Siapa Hisham bin Al-Hakam? Hisham bin Al-Hakam ni di antara orang yang hidup pada zaman yang kedua Hijrah. Abad yang kedua Hijrah. Baik, dia dalam zaman selepas Rasulullah ni dia ada 3 abad. 3 abad ni tuan-tuan, kalau orang tanya, mula Rasulullah ni dia wafat pada tahun berapa Hijrah? 10 Hijrah kan? Sebab selepas Hijrah tu dikira daripada hijrahnya Nabi daripada Mekah ke Madinah. Maknanya situ bermula hijrah, tahun takwim hijrah. Artinya Nabi duduk di Mekah tahun 10, dia 10 tahun saja di Madinah. Dia 13 tahun di Mekah. Islam tu 23 tahun tu. Artinya 10 hijrah. Maka sahabat-sahabat Nabi ni yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW ni, itu abad pertama, 100 hijrah yang pertama. Baik, selepas itu dipanggil abad yang kedua, 100 hijrah yang kedua, 200 tahun. Kemudian abad yang ketiga dipanggil 300 hijrah. Syiah ini dia lahir yang paling kuat mengubah daripada gerakan politik kepada gerakan akidah ini ialah pada tahun 190 hijrah. Yang ini bermula daripada seorang khalifah Hisham bin Al-Hakam yang telah memperkenalkan konsep wasiat dan nas. Jadi dia mulakan perkenalkan konsep ni. Konsep wasiat ni maknanya Nabi mewasiatkan dan menetapkan Ali sebagai khalifah pengganti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menisbahkannya kepada tokoh-tokoh Ahlul Bait seperti Ja'far As-Sadiq dan lain-lain. Baik. Dia dah mula bawa fahaman ni. Artinya dia telah mengatakan bahawa sebenarnya dulu bekas tak timbul masalah ni. Ya, tak timbul masalah besar ni tiba, tapi dia dah mula bawa fahaman ni, kata sebenarnya dia kata dulu ni bukannya Abu Bakar yang sepatutnya dia khalifah. Dan dia membawa cerita fahaman mengatakan bahawa mereka ini ditujukan kepada golongan sahabat Nabi ni, Abu Bakar, Umar, Osman, Aisyah, Abi Hurairah dan sebagainya, menyembunyikan. Taqiyah dia panggil. Taqiyah tu menyembunyikan. Sebab tu Syiah dia menggunakan konsep taqiyah sebagai satu pegangan. Kita tak boleh. Taqiyah ni berpura-pura, sanggup menipu, menyembunyikan kebenaran kerana nakkan sesuatu. Itu taqiyah. Baik, maka dia ni, faham Hisham ni kata sebenarnya mereka ni dia tujukan pada sahabat-sahabat Nabi ni, mereka sebenarnya tahu bahawa jawatan khalifah selepas wafat Rasulullah bukan Abu Bakar, yang sebenarnya Ali, tapi mereka sembunyikan masalah ini. Ini bermula. Jadi bila dihasut begitu, maka timbullah perasaan benci. Oh, patutlah dia khabar, sepatutnya Ali tu khalifah, rupanya Abu Bakar, Osman apa semua ni dia sembunyikan wasiat Rasulullah. Dia mengatakan Rasulullah ni mewasiatkan bahawa sepatutnya Ali lah menggantikan tempat dia, tapi dia sembunyikan wasiat Rasulullah ini. Inilah bermulanya Syiah ni tuan-tuan, bermula berkembang hebatnya. Maka tak mustahil lah mereka terus mengatakan bahawa semua sahabat itu kafir belaka. Kerana sepatutnya orang yang mereka sokong, iaitu Sayyidina Ali, sepatutnya menjadi khalifah, tetapi disuruh wasiat Nabi SAW. Padahal ulama' membincangkan bahawa tak ada pun wasiat tersebut. Tak ada. Ya, Rasulullah tak pernah pun berwasiat bahawa kalau dia meninggal, maka jawatan khalifah ni jatuh pada Ali. Tidak ada.
tapi direka cipta oleh mereka ini untuk mencari pengaruh dan memusuhi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah asal dia tuan-tuan, ya. Syiah ni. Baik. Sebab itu dia muncul pada tahun 190 Hijrah tu, ya, daripada Hisham bin Al-Hakam ni, ya. Baik. Kita lihat di antara penyelewengan Syiah. Ya. Kalau sekiranya kita katakan Syiah itu sesat, dari sudut mana dia sesat? Ya. Nanti kita ceritakan berapa aliran-aliran Syiah ni yang berada di beberapa negara, Dari segi akidah. Baik, dari segi akidah, ajaran Syiah ni yang pertama, dia mengatakan bahawa jawatan khalifah setelah Rasulullah diwasiatkan kepada Saidina Ali. Baik. Manakala ajaran kita Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa jawatan khalifah tidak diwasiatkan sama sekali. Ini maknanya Syiah telah buat satu penipuan. Ya, dia telah menyelewengkan, mengada-ngadakan cerita. Sebab tu dia adalah sebidah-bidah dalalah Syiah ini. Dia sanggup buat apa saja, ya. Maka dia menipu bahawa Rasulullah itu telah wasiatkan kepada Ali, sebenarnya tidak, ya. Maka Ahli Sunnah menafikan dengan mengatakan sebaliknya, dia kata sebenarnya jawatan khalifah itu diserahkan kepada ijtihad para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kan selepas saja wafat Rasulullah, mereka terus buatkan majlis syura, ya. Maka telah mencadangkan siapa yang paling layak menggantikan Rasulullah, maka dicadangkan nama Saidina Abu Bakar, disokong oleh semua sahabat termasuk Saidina Ali karamallah wajah. Maka tak timbullah Saidina Ali menentang dalam masalah ini, tapi Syiah sengaja menyembunyikan perkara tersebut. Ni bahaya Syiah, ya. Kemudian di antara sesatnya ataupun teruknya ajaran Syiah ni, mereka mengatakan semua sekali sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semua sahabat Nabi zalim dan kafir kerana menyembunyikan wasiat Nabi kecuali beberapa orang sahaja. Dia ada beberapa orang sahabat yang dia tidak kafirkan. Yang lain tu semua kafir. Dia yang paling marah sekali ialah Aisyah radhiyallahu anha, Abu Hurairah, Abu Bakar, itulah musuh paling utama dia, ya. Maka bagi Ahli Sunnah pula menjawab, kita jawab, para sahabat ialah manusia terbaik setelah Rasulullah. Mereka tidak pernah menyembunyikan wala satu pun ajaran Islam. Sahabat ni tuan-tuan adalah manusia yang kedua terbaik selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah darjat para sahabat ini dia ibarat seperti gini. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tu diibaratkan sebagai laut, para sahabat ni ibarat seperti tasik. Tasik yang besar. Ya. Artinya paling baik selepas Rasulullah ialah sahabat. Tidak ada dah yang lebih baik. Walaupun selepas itu ada para wali Allah. Kau orang membincangkan tentang Syekh Qadir Al-Jalani, membincangkan tentang Al-Baghdadi dan sebagainya. Tengok karamah-karamah dia macam hebat, tetapi dari sudut kemuliaannya sahabat lagi tinggi darjat daripada wali-wali ini. Tu sebab dia bila kita katakan sahabat ni mereka yang pernah walaupun satu saat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun satu saat dia bertemu dengan Rasulullah pun dipanggil sebagai sahabat. Ataupun dia hidup di zaman Nabi tu ada dan dia tak pernah bertemu dengan Rasulullah pun dipanggil sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, Syiah ni, Siti Aisyah radhiyallahu anha, yakni isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menghukumkan Aisyah ini sebagai orang yang bersalah. Dan dia memang mengatakan bahawa Aisyah ini berzina. Tu jahatnya Syiah. Ya. Mereka memang mengatakan, menuduh bahawa Aisyah itu telah
melakukan zina dalam peristiwa ketika mana dia ditinggalkan dalam satu rombongan, ya. Dia tertinggal, bukan ditinggalkan, dia tertinggal. Nabi tak sedar, ya. Maka dalam ajaran kita ahli sunnah, Siti Aisyah tidak bersalah dalam fitnah tersebut seperti mana yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Contohnya dia ceritakan dalam surah At-Taubah ayat 100, ya. Dia ceritakan pembersihan tentang diri Aisyah radhiyallahu anha, ya. Baik. Sebab apa? Sebab kalau kita tuduh Aisyah itu berzina, kita jadi kafir, tuan-tuan. Kafir hukumnya, ya. Baik, kemudian imam-imam Syiah daripada kalangan Ahlul Bait ialah maksum. Ini pun satu pendapat Syiah. Pegangan dia mengatakan semua imam-imam dia adalah maksum, sedangkan tidak ada manusia yang maksum. Maksum ni asimatul rasul. Maknanya mereka yang asim, orang yang bersih daripada sebaran dosa, yang tidak berdosa, yang dipelihara daripada dosa. Tak lain tak bukan hanya Nabi dan para rasul sahaja. Selain daripada itu semuanya ada dosa. Tetapi Syiah mengatakan imam-imam mereka ni adalah bersih daripada dosa. Termasuklah Ayatullah Khamenei apa semua tu. Semuanya bersih daripada dosa belaka. Baik, kemudian Syiah juga mengatakan mereka menolak ijma' ulama' sebagai asas hukum syarak. Maknanya ijma' tidak dipakai. Sedangkan dalam pegangan kita ahli sunnah, ijma' ulama' ni merupakan salah satu asas terpenting dalam kita nak membentuk hukum syarak. Ya. Maknanya kita berpegang kepada ijma', kita berpegang kepada Quran, kita berpegang kepada hadis, kita berpegang kepada ijma' dan kita berpegang kepada qiyas. Ya. Manakala Syiah tidak. Baik, dari segi syariah dia, di antara kesesatan Syiah, mereka menghalalkan nikah mut'ah. Mana nikah mut'ah ni nikah kontrak. Boleh pergi duduk kampung Padang 3 bulan nikah, pergi duduk dekat Kuala Lumpur nikah. Boleh nikah macam tu je. Ya. Tu orang suka sangat masuk Syiah ni. Dia nak menghalalkan, sebenarnya di antara tujuannya itulah bendanya. Suka sangat nak jadi Syiah supaya nak halalkan nafsu dia. Ya, dia boleh nikah banyak. Nikah-nikah tinggal, nikah-nikah tinggal. Sedangkan dalam kita hukum fiqh kita, dalam mazhab kita haram, ya, hukumnya. Kemudian Syiah menghalalkan, mengharuskan semua sembahyang jamak. Ya, jamak solat dalam semua keadaan. Artinya boleh jamak ke sembahyang zuhur dengan asar bila-bila masa, dalam apa keadaan sekalipun. Kita hanya pada musafir sahaja. Syiah dia boleh jamak. Duduk di rumah malah sembahyang zuhur, jamak asar ke lah. Dia tak ada masalah. Sebab tu orang suka duduk Syiah ni. Dia ajaran dia gitu sangat. Ya, simple sangat. Kemudian dari segi syaraknya lagi, mereka meratapi Sayyidina Husain pada hari Ashura dengan pelbagai amalan seperti memukul dan menyakiti tubuh badan. Dalam agama kita, ya, pegangan kita haram meratapi sesiapa pun, tak boleh. Walaupun anak sendiri mati, tak boleh meraung, memukul diri sendiri tanpa muka, haram, berdosa. Tapi Syiah ni buat perkara-perkara yang sangat memalukan umat Islam. Ya, menyakiti diri sendiri, pukul dengan cemeti, pukul dengan rantai, pukul dengan pedang, sampai pada konon-kononnya sedih sangat di atas kewafatan Sayyidina Husain di Karbala. Nanti saya ceritakan bagaimana Husain dibunuh, ya. Baik. Kalau sekiranya orang tanya kita, adakah Syiah ni kafir? Macam mana nak jawab? Adakah boleh kita mengatakan Syiah ni kafir? Sebab dalam Facebook banyak lah ni kan. Tadi pun saya ada baca, dia kata Syiah itu lebih teruk daripada Yahudi dan Nasara. Ya, ada yang menghukumkan Syiah itu lebih teruk daripada Yahudi, kerana orang Yahudi tak pernah memusuhi para sahabat Nabi Musa alaihi salam. Ya, orang Nasara pun tidak pernah mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam. Tetapi Syiah dia kafirkan semua sahabat-sahabat Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mereka mengatakan bahawa Syiah itu lebih teruk, lebih dahsyat daripada Yahudi dan Nasara. Baik, dalam masalah ini boleh tak kita mengatakan bahawa Syiah itu kafir? Sedangkan Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka tuduhan itu akan menimpa salah satu daripada mereka. Jika orang itu memang kafir, maka penuduh tidak kafir. Itu dari segi prinsipnya. Namun jika ia tidak kafir, maka tuduhan itu kembali kepada penuduh. Ini adalah hadis sahih riwayat Syaikhan ataupun Bukhari dan Muslim. Maknanya kalau kita kata orang tak pasal-pasal, sebab tu kita hati-hati tuan-tuan dalam berkata ni, awak kafir. Hakikatnya dia tak kafir, jatuh pada kita kafir tersebut. Jangan main-main, jangan nak mengkafir-kafir korang lah. Tapi kalau kita kafir dia tu memang Tok Sami, tak apa. Awak kafir, memang dia kafir, tak apa. Tak kembali pada kita kafir dah, memang dia kafir. Tapi sama kita ni jangan. Walaupun kita berlainan pegangan, berlainan politik, kita tak tahu. Allah je yang Maha tahu. Jangan nak kafir-kafir, jangan terlalu kita ni ekstrim sangat, pejuang sangat, sedap mulut kita mengatakan orang kafir. Ulama-ulama kita pun tak pernah ajar perkara tersebut. Baik, kita guna kaedah begini dalam bab Syiah. Syiah dengan semua alirannya, dia Syiah ni banyak aliran. Kecuali ada satu Syiah yang hampir dengan ahli sunnah, iaitu Syiah Zaidiyah. Nanti saya terangkan. Maka Syiah dengan semua alirannya sudah pasti aliran sesat. Memang nyata kesesatannya. Sebahagian mereka memang dihukum kafir. Manakala sebahagian lain tidak sampai kepada tak kafir, macam Syiah Zaidiyah tadi. Meskipun kesesatan yang disebutkan diambil daripada kitab-kitab rujukan mereka sendiri, sebahagian Syiah seringkali menafikan. Kita tidak tahu sama ada ia taqiyah, kepura-puraan atau sebaliknya. Ni saya nak cerita taqiyah. Sebab tu Syiah ni, tuan-tuan, orang Syiah ni, kita tak boleh nak kesan dia. Sebab tu orang pihak berkuasa payah nak dapat orang tu Syiah. Kita main tuduh je. Mak sabu Syiah, kita kata kan. Contoh sekarang. Orang tuduh saja tapi tak ada bukti. Sebab tu orang itu pihak berkuasa memang susah nak dapat tahu orang tu Syiah, sebab dia pandai taqiyah. Taqiyah ni berpura-pura. Ini pegangan Syiah. Dan kalau kita tanya Syiah, masa saya pernah cerita 3 bulan lepas kan, saya pergi kursus, pergi dengar ceramah Syiah, penerangan tentang Syiah di Temerloh. Dia kata, ustaz ni kata, orang Syiah ni, dia tak akan mengaku dia Syiah. Dia tak akan mengaku. Kalau kita kata, anta Syiah, la, ana sunni, dia kata. Awak ni Syiah ke? Tak, kami ni ahli sunnah. Itu namanya taqiyah. Dia berpura-pura berlakon. Tapi ustaz kata nak kenal boleh. Lalu kita kata ma ra'yuka, kalau bahasa Arab dia, apa pandangan awak tentang Aisyah ataupun Abu Bakar ataupun Osman. Bila sebut je nama-nama sahabat ni ataupun Abu Hurairah, mereka akan terus berubah mukanya. Dia tak akan dapat tahan dalam masalah ini. Dia akan berkata semuanya itu adalah kafir. Itu Syiah lah. Mudah je. Kalau kita nak trace orang Syiah ni, dia tak boleh terima sama sekali sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu pelik. Orang Malaysia pun terikut. Bodoh kan. Memang bangang betul. Macam mana awak dah daripada kecil belajar begini-begini, sekali dah tua ni, dah jadi orang dewasa ni, tiba-tiba pegang pada pegangan yang sesat banget ni. Pelik. Bukannya kita tak tahu kehebatan Abu Bakar, bukan kita tak tahu cerita Aisyah tu bagaimana. Nanti saya ceritakan kenapa mereka marah sangat sahabat-sahabat Nabi ni. Baik. Maka kita gunakan kaedah begini. Sebab dia tadi kita tak tahu sama ada dia ni taqiyah, yang ni berpura-pura ataupun tidak. Maka kita mesti menggunakan kaedah tertentu yang tidak dapat dinafikan oleh setiap Muslim. Maka
kita gunakan kaedah yang telah diajar dalam Islam ni, dalam agama kita, macam mana kita nak mengetahui dia tu kafir ataupun tidak. Maka kaedahnya yang pertama, ya, sesiapa yang mengatakan para sahabat Nabi telah kafir, maka ia kafir. Habis cerita. Itu satu. Maknanya kalau Syiah tu kata sahabat Nabi ni kafir, maka dia kafir lah. Maka Syiah tu kafir lah. Kan susah. Saya katakan, tanya hantar Syiah dah, ana Sunni. Apa pandangan awak tentang Aisyah? Dia pun kata Aisyah kafir. Kafir terus dia. Sebab dia mengkafirkan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Aisyah tu siapa? Ummul Mukminin. Ibu kepada orang mukmin. Tiba-tiba kita dia khabar kafir. Kafir lah dia. Itu kaedah yang pertama. Ya, maka jelaslah kalau dia mengatakan gitu pegangan dia memang kafir lah. Yang kedua, siapa yang menuduh Aisyah, Siti Aisyah itu khianat dan berzina, maka ia kafir juga. Kenapa? Kenapa kita katakan orang yang menuduh Aisyah itu kafir, berzina, dia jadi kafir? Kerana dia menyalahi keterangan daripada Al-Quran. Sebab Allah Ta'ala telah membersihkan Aisyah dalam surah An-Nur ayat 11 hingga ke 20. Tuan-tuan kita bacalah, tengok makna dia, ya. Maknanya Allah sendiri telah membersihkan diri Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba kita lebih hebat daripada Allah. Kafirlah. Ya, jadi orang Syiah dia tak boleh tiba. Sebab tu Syiah ni tuan-tuan, Quran tu pada khabar palsu. Tu je. Kalau Ismailiyah, kalau Imamiyah tu, kalau tu baca memang teruk. Ya. Wahyu tu pun dia khabar silap turun. Patutnya turun pada Ali bukan pada Muhammad. Baik, yang ketiga, sesiapa yang mengatakan Quran tidak sempurna atau telah diubah, maka ia kafir. Sebab bagi Syiah, Quran itu ada 7,000, saya lupa. Ada dia kata Quran itu bagi pandangan dia Syiah, dia mengatakan bahawa Quran itu ada 17,000 ayat. Itu bagi Syiah. Dan dia katakan bahawa masa Utsmani sekarang ni bohong. Yang kita duk baca Quran sekarang ni. Sebab apa? Yang lain itu dia kata semuanya dihafal, dihimpun, difahami oleh Sayyidina Ali saja. Gitu gaya Syiah ni rupa-rupanya, ya. Tu yang kita khabar sesat banget sangat tu, ya. Baik, kemudian sesiapa yang mengatakan seseorang itu maksum, maknanya terpelihara daripada dosa, maka ia kafir, ya. Artinya kalau kita kata imam-imam itu maksum, imam-imam dia tu sebagai terpelihara daripada dosa selepas Rasulullah SAW, maka ianya adalah kafir kerana menyalahi keterangan Allah bahawa Islam telah sempurna sebagaimana surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Maknanya selepas je Rasulullah wafat tu Islam dah sempurna dah. Ya, tidak ada lagi dah orang yang menyamai, melebihi Nabi SAW. Tak ada dah. Sebab Nabi ni, sebab tu dia katakan Allah Ta'ala gelarkan Rasulullah ni sebagai khatimul anbiya. Khatim maknanya penutup, penyudah kepada segala Nabi-Nabi. Tak ada dah selepas itu. Maka tak ada lah manusia yang maksum, terpelihara daripada dosa. Ya. Tapi kalau kita kata begitu, maknanya imam dia maksum. Ayatullah Khomeini itu maksum, maka kafir. Ya, maka kaedahnya boleh menyebabkan seorang itu menjadi kafir. Okey. Baik. Ini saya catat beberapa perkara yang kita perlu tahu tentang Syiah, ya. Sekarang ni masalah Ahlul Bait. Kalau orang tanya kita, Ahlul Bait tu siapa, Ustaz? Ya, orang tanya kita, dia kata Ahlul Bait. Ahlul Bait tu ahli tu keluarga. Ahli tu dalam bahasa Arab keluarga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ali itu maknanya keluarga. Ali Sayyidina, penghulu, keluarga penghulu kami. Salah ahli itu maknanya keluarga. Bait tu rumah lah, baitun kan. Bahasa Arab baitun, rumah lah. Ahli rumah artinya kerabat, kaum kerabat kita.
Jadi mereka mengatakan bahawa mereka ini terlalu mencintai Ahlul Bait. Betul ataupun tidak? Maknanya Ahlul Bait ini dari segi bahasanya ialah keluarga Nabi SAW. Kalimah ini mengandungi makna yang cukup luas, sehingga meliputi isteri-isteri Nabi, mertua, menantu, anak-anak dan cucu-cucu Nabi SAW. Ya. Tapi Syiah ni dia menyempitkan fahaman ni. Dia mengatakan bahawa dikatakan Ahlul Bait ni, yakni ahli keluarga Nabi ni, hanyalah keturunan Nabi daripada perkahwinan Fatimah dan Ali sahaja. Kemudian disempitkan lagi dengan keturunan Husain sahaja. Maknanya bila sebut je ahli bait, bagi fahaman Syiah ini, dia hanya daripada Nabi, kemudian anaknya Fatimah berkahwin dengan Ali, kemudian bila daripada perkahwinan Ali ini lahirlah Saidina Husain, lahirlah Hasan, dia ada 5 anak ya. Lahirlah Muhsin, Ummul Kalsum dan juga Zainab. Maka ini sahajalah Ahlul Bait bagi fahaman Syiah. Sedangkan tuan-tuan, kalau kita baca sejarah Saidina Ali ni, Saidina Ali ni dia mempunyai ramai isteri selepas wafatnya Sayyidatina Fatimah. Saya bacakan isteri-isteri Saidina Ali. Ini daripada Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir. Dia mengatakan bahawa Saidina Ali ni bila mana isterinya Fatimah wafat, maka dia berkahwin dengan 7 lagi perempuan, iaitu antaranya Ummu Banin binti Haram, Laila binti Mas'ud, Asma binti Umais, Ummu Habibah binti Zam'ah, Ummu Sa'id binti Urwah, Umamah binti Al-As, Khawlah binti Ja'far al-Hanafiyah. Maknanya ramai lagi isteri-isteri Saidina Husain, Saidina Ali ni, tapi puak Syiah tidak mengiktiraf semua ini. Dia hanya mengiktirafkan dari keluarga Fatimah sahaja. Sedangkan anak-anak Saidina Ali ni ramai. Kalau kira dengan Fatimah dia ada 5 orang. Dengan Ummu Bani ada 4. Dengan Laila ada 2. Asma ada 2. Ummu Habibah 2. Ummu Sa'id 2. Umamah seorang. Khawlah seorang. Maknanya anak dia ada berapa kalau jumlahnya? 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19 anak Saidina Ali karamallahu wajah. Tapi yang kita tahu hanya Husain, Hasan, itu saja. Sedangkan dia ramai lagi anak, tapi mereka tidak mengiktiraf daripada belah ini, isteri-isteri yang lain ini, ya. Baik. Itu di antara beberapa perkara tentang Ahlul Bait, ya. Kemudian kita lihat kenapa Syiah ini membenci sangat Abu Bakar, Umar, Aisyah dan lain-lain. Sebab apa mereka benci sangat? Bukan hanya mereka ini saja. Syiah secara umumnya, dia membenci semua sahabat Nabi kecuali beberapa orang. Sebab apa? Mereka menuduh para sahabat menyembunyikan wasiat Nabi, merampas hak ahli dan menzalimi Ahlul Bait Rasulullah SAW. Itulah puncanya, iaitu mereka tak boleh terima bahawa para sahabat ni telah menyembunyikan wasiat Nabi. Sepatutnya Ali lah yang akan menjadi khalifah selepas wafatnya Rasulullah SAW. Maka sebahagian mereka bahkan melaknat dan mengkafirkan para sahabat Nabi. Al-Jazairi, seorang ulama Syiah besar. Seorang ulama besar Syiah berkata, semua manusia kembali murtad setelah kewafatan Nabi. Allah Rabbi. Ini Syiah punya kerja, ya. Melainkan 4 orang sahaja. Maka 4 orang ni dia tak murtad. Yang lain murtad belaka. Kafir lah maknanya. Antaranya 4 orang ni Salman Al-Farisi, Abu Zar Al-Ghifari, Al-Miqdad bin Al-Aswad dan Ammar bin Yasir. Ini sahaja 4 orang sahabat yang tidak murtad. Yang lain tu semua murtad dan kafir belaka. Inilah Syiah. Sedangkan kemuliaan para sahabat ini, Allah Rabbi, sehingga Nabi SAW mengiktirafkan 10-nya masuk syurga. Baik, itu di antara tu, sebab dia benci sangat. Baik. Kemudian dia membenci sangat Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah ni benci sangat. Abu Hurairah ni tuan-tuan,
Namanya Abdul Rahman, lupa dah namanya, Abdul Rahman bin Sakar Al-Yaman. Ya. Orang panggil dia Abu Hurairah, namanya Abdul Rahman As-Sakar, ya, Al-Yaman. Al-Yaman ni dia lahir di Yaman. Abu Hurairah ni dia panggilan, ya, Nabi SAW panggil dia, nama dia Abdul Rahman, tapi Nabi panggil Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah ni dia kegemaran dia kucing lah. Dia mempunyai lengan baju yang besar. Abu Hurairah ni bila lengan baju dia besar, setiap kali dia pergi ke mana-mana, dia akan letak anak kucing dalam lengan baju dia. Dia akan sembunyikan anak kucing. Mana dia memang mengasihi binatang, Abu Hurairah ni. Sebab tu bila dia pergi jumpa Nabi kan, dia banyak mendengar meriwayatkan hadis Rasulullah. Lalu Nabi tengok Abu Hurairah ni, awak ni minat betul kucing. Ya, setiap kali jumpa aku bawa kucing. Lalu Nabi pun kata, aku panggil mu ni Abu Hurairah, bapak kucing. Itu asalnya. Ya, artinya bapak kucing. Sebab dia ni suka kepada anak kucing, Nabi panggil dia bapak kucing. Sebenarnya nama dia Abdul Rahman. Ya, bukan Abu Hurairah. Kalau orang tanya, kenapa orang panggil Abu Hurairah tu, kenapa dia panggil Abu Hurairah? Maka kita jawab, kerana dia sukakan kucing. Jangan jawab kenapa dia dipanggil Abu Hurairah sebab dia bapak kucing. Salah. bapak kucing tu lain. Sebab dia sukakan kucing. Dia suka kucing. Ya. Sebab Abu Hurairah ni tuan-tuan, dia meriwayatkan hadis dalam jumlah yang sangat banyak. Berapa hadis diriwayatkan? 5,374 hadis. Semua sahih. Ya. Maka kalau kita meragui kepribadian beliau, maka runtuhlah sebagian besar hadis menjadi asas hukum syarak hari ini. Begitu jugalah Abu Hurairah, selain pada Abu Hurairah, mereka turut menyerang Anas bin Malik. Sebab Anas bin Malik pun banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik meriwayatkan 2,286 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Manakala Siti Aisyah meriwayatkan 2,210 hadis. Jadi disebabkan kerana sahabat ini banyak meriwayatkan hadis, maka sebab Syiah ni dia tidak percaya pada hadis. Tu cerita dia. Syiah dia menolak hadis. Sebab bagi mereka hadis yang sahih cuma datang daripada ulama dia sahaja. Berat Syiah. Ya, dia tak iktiraf hadis yang ada Bukhari, Muslim semua ni tidak ada dalam agama dia, tak ada. Ya. Sebab tu dia kata dalam kitab Syiah, ada satu kitab Syiah namanya Mausu'ah Al-Asilah Al-Aqaidiyah. Aqaidiyah. Terdapat riwayat daripada Imam Ja'far bin Sadiq. Dia gunakan sebenarnya tuan-tuan, Imam Ja'far bin Sadiq ni dia tak seperti mana digambarkan. Dia gunakan nama Ja'far bin Sadiq ni, dia seorang yang baik yang sebenarnya, Imam Ja'far bin Sadiq ni, tapi mereka pegang kepada fahaman Ja'fariyah ni, sedangkan Ja'far bin Sadiq tidak pernah pun berpegang kepada seperti mana yang mereka nyatakan. Ini jahat Syiah tuan-tuan. Ya, dia gunakan nama-nama ni. Maka dia letakkan atas nama Ja'far bin Sadiq, dia kata riwayat daripada Imam Ja'far, sedangkan Imam Ja'far tak pernah pun kata gini. Ya. Dia kata 3 orang yang telah berdusta atas Nabi. Dia sandarkan pada Imam Ja'far. Ya, dia pakailah riwayatnya sebab Imam Ja'far tu orang dia. Sedangkan Imam Ja'far tak gitu. Dia kata 3 orang yang telah berdusta atas Nabi, Abu Hurairah, Anas dan seorang perempuan, dia kata. Maka seorang perempuan yang dimaksudkan berkemungkinan Siti Aisyah. Sebab tu dia benci sangat Aisyah. Maka riwayat ini tentu sahaja dusta. Kenapa? Imam Ja'far As-Sadiq tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti ini. Tak ada. Kalau kita baca sejarah tentang Ja'far bin Sadiq ni, imam-imam mereka ni sebenarnya tidak seperti mereka gambarkan. Jadi banyak putalang tuan-tuan, puak-puak Syiah ni. Ya. Sebab tu dia kata, Syahid Al-Sani, seorang pakar hadis Syiah berkata, hadis sahih ialah hadis
yang diriwayatkan oleh seorang perawi imami, yakni bermazhab imamiyah. Jadi dia tidak boleh terima hadis di kalangan ahlu sunnah wal jemaah. Jadi hadis yang ada pada hari ini semuanya hadis daripada ahli sunnah wal jemaah. Baik. Itulah di antara berapa perkara yang dapat kita kongsi. Saya baca lagi. Berapa ramai penduduk Syiah di dunia sekarang? Kita tengok taburan Syiah. Populasi dia daripada 87 hingga 90% daripada populasi Muslim sedunia. Mana orang Islam sekarang ni kita anggarkan lebih kurang dalam 1/3 penduduk dunia. Sekarang penduduk dunia lebih kurang ada 5 bilion. Bancian sekarang ni menunjukkan bahawa kita penduduk manusia yang ada di planet bumi ni 5 bilion. 5 bilion maknanya 5,000 juta. Kita umat Islam ni mewakili 1/3. Berapa tuan-tuan? Kalau 1/3 lebih kurang hampir 2,000 juta. Betul? Ya, maknanya umat Islam ni hampir mencecah. Kalau 6 bilion 2,000 juta. Kalau 5 bilion kita lebih kurang dalam 1.7 bilion. Lebih kurang 1,700 juta umat Islam ramai. Ya. Maka kalau kita katakan 1.7 bilion umat Islam yang ada, kita katakan yang menganuti ajaran Sunni, yakni kita ni ahli sunnah wal jemaah, meliputi 87 hingga 90% ramai. Manakala Syiah hanyalah 10 hingga 13% sahaja sebenarnya. Datuk yang peliknya, kenapalah orang boleh ikut yang golongan sikit ni? Ya. Dia hanya 13%. Kalau kita kata 10%, kalau kita kata penduduk Islam ada 1.7 bilion, maknanya penduduk Syiah hanya ada 170 juta saja. Kalau kita ambil angka begitu. Ya. Lebih daripada 1/3 populasi Syiah berada di Iran. Maknanya Iran adalah negara Syiah sepenuhnya. Ya. Selebihnya berada di negara-negara tertentu seperti berikut. Ini di antara. Kalau misal kata kita katakan Syiah tu ada 170 juta. Ya. Mana 1/3 daripada itu berada di Iran. Ya. Baik. Di antaranya ialah Syiah Ja'fariyah. Iman 12 paling ramai di Iran, merangkumi 60% daripada penduduk Iraq. Ya. Kumpulan minoriti di beberapa buah negara seperti Pakistan, Afghanistan, Lebanon dan Syria. Kemudian yang kedua dipanggil Syiah Ismailiyah. Imam 7 dianggarkan seramai 2 juta orang. Berpusat di India dan bertaburan di sekitar Asia Tengah, Iran, Syria dan Timur Afrika. Kemudian Syiah Zaidiyah, dia berkembang di Yaman. Hampir 40% penduduk negara tersebut adalah pengikut golongan ini. Yang paling hampir dengan ahli sunni inilah Syiah Zaidiyah, sebab dia tidak mengkafirkan para sahabat. Ya. Baik, kita tengok kesesatan Syiah seterusnya. Yang pertama, saya ulangkan semula. Yang pertama, sahabat murtad. Ini fahaman Syiah. Ya. Yang kedua, dia ada Mushaf Fatimah namanya. Mana dia tidak mengiktiraf Quran yang ada pada hari ini. Dia mengiktiraf Quran yang kata 3 kali ganda daripada masa Utsmani yang kita pegang pada hari ini. Maknanya Quran yang sebenar ada 17,000 ayat. Kemudian yang ketiga, dia membenarkan nikah mut'ah. Yang keempat, dia berpegang kepada taqiyah, yakni kepura-puraan. Yang keempat, dia berpegang kepada raja'ah. Raja'ah ni maknanya dia kata apa? Menghidupkan semula Ahlul Bait dan imam-imam mereka bersama-sama Imam Mahdi untuk menghukum orang-orang melakukan kezaliman, termasuk Abu Bakar, Umar, Osman, Aisyah, Muawiyah dan lain-lain. Kemudian yang keenamnya tentang Imam Mahdi. Mereka percaya bahawa Muhammad bin Hasan al-Askari adalah Imam Mahdi yang telah hilang dan akan muncul semula memerintah dan menghukum orang-orang yang zalim. Ya. Dan kemudian yang ketujuhnya, mereka mengatakan semua imam mereka maksum. Ya, maknanya terpelihara daripada dosa. Dan pegangan mereka juga yang ke-8 al-bada', yakni Allah hanya mengetahui satu perkara setelah berlaku peristiwa berkenaan. Ni fahaman sesat banget ni.
Mana seolah-olah Tuhan terbodoh bagi pandangan mereka, sebab dia kata bahawa Allah Ta'ala tak tahu, kecuali kalau benda tu berlaku, barulah tahu. Dia begitu. Sedangkan kita belajar ilmu akidah ni, Allah Ta'ala mengetahui semua perkara inkishaf, ta'aluk inkishaf kan. Kalau ilmu tu Allah Ta'ala mengetahui sama ada yang telah berlaku, semua perkara tidak ada di luar pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Banyak lagi lah kalau saya nak baca beberapa perkara tentang Syiah ni. Dan ni di antara beberapa ulama' yang sekarang ni sedang berusaha untuk menentang Syiah. Ya. Ulama' sejak dahulu hingga kini tidak pernah berhenti menyingkap kesesatan Syiah untuk menjaga akidah umat Islam. Syiah sangat membenci mereka dan menuduh mereka Wahabi. Baik, di antara ulama' yang pada abad ini yang masih ada sekarang, yang sekarang ni sedang berjuang untuk membongkar kejahatan Syiah ni, antaranya Syekh Ihsan Ilahi Zahir, ulama' pakar Syiah daripada Pakistan. Syekh Osman Khamis, ulama' pakar Syiah dari Kuwait. Dan Syekh Adnan Karur, ulama' pakar Syiah daripada Syria. Dan ulama' Syria yang menentang rejim Syiah sekarang ni, ya, mereka ni berada di luar daripada Syria kerana diburu oleh Bashar al-Assad. Di antaranya Syekh Qurayin Rajih, Syekh Al-Qura, ketua ulama' Al-Quran, Syekh Usama Al-Rifai, pakar fiqah 4 mazhab, dan juga Syekh Muhammad Al-Yaqubi, ulama' muda dan pakar tasawuf. Ini di antara beberapa orang di kalangan ulama' yang sekarang ni sedang berlawan dengan puak-puak Syiah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah di antara beberapa perkara yang boleh kita kongsi bersama pada malam ini. Ya. Termasuklah tentang perkara syariah tadi, dari segi syarak, ya, dari segi akidahnya, antaranya ucapan kalimah syahadah dia sangat berbeza, kan? Dia mengiktiraf Muhammad, dan selepas tu ada kalimah Ali, kan? Lepas tu dalam YouTube tu kan, kalau kita tengok tu dalam Facebook pun banyak yang kat Malaysia pun, ya, ulama' dia pun jelas mengatakan bahawa dia sebut Umar, Osman, Abu Bakar tu kafir dalam syahadah dia. Jelas. Mana kafir bangatlah, ya. Begitu juga semayang dia. Ya. Bawa batu, dikatakan batu tu daripada Karbala. Ya, batu suci. Maknanya nak semayang mesti letak batu dan sujud di atas batu. Ini semua tidak dinyatakan dalam nas, tidak ada dalam pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah, dan tidak ada dalam fiqh mazhab yang 4 pun tak ada. Ini amalan-amalan mereka yang membuktikan ataupun yang menunjukkan mereka itu adalah Syiah. Ya. Jangan ikutlah, ya. Minta tolonglah, janganlah, ya, percaya kepada golongan-golongan ni. Mana jelaslah, ya, kena letak batu nak semayang. Sedangkan dalam kita ahli mazhab kita Syafi'i ni, semayang memadai dengan dahi mesti mencecah kena kepada lantai. Tapi syarat puak Syiah ni tak sah kalau sekiranya tidak menyentuh kepada batu Karbala ni. Mana ada, ya. Tu puak-puak dia. Sedangkan kita orang perempuan pun, kalau saya tanya orang perempuan, apa hukum semayang pakai nikah? Tutup muka, apa hukum dia? Kita pakai purdah, kan? Tiba-tiba semayang pakai purdah. Apa mata je? Hukum berpurdah nikah dalam semayang ni dua. Yang pertama, kalau sekiranya dahi dia tutup dengan tudung dia ataupun purdah dia, dia sujud tak kena dahi pada lantai, tak sah. Semayangnya tidak sah. Baik, kalau sekiranya dia nikah dia hanya hidung saja, kan? Dia letak kat hidung saja. Ni terbuka daripada dahi, mata terbuka untuk dia semayang, tapi dia konon-kononnya nak jaga sangat. Dia pun tutuplah hidung dia, mulut dia dalam semayang. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Dah? Pasal apa buat? Sebab kita jahil. Ha.
Pasal kita tak tahu, kita sangkakan, wah baguslah pakai nikah tu. Sedangkan dalam fiqh kita mengatakan bahawa hukumnya makruh. Maknanya kalau pakai tak dapat pahala lah. Kalau kita tak pakai, dapat pahala. Dan ngapa kita pakai juga? Sebab kita tak belajar, tahu buat sahaja. Baik. Kalau orang, yang terakhirlah tuan-tuan. Kalau orang tanya kita tentang khawarij, satu lagi khawarij. Pernah dengar kata khawarij ya? Apa beza Syiah dengan khawarij? Khawarij ni dia asalnya dia dah tak ada dah, khawarij ni tak ada dah. Tapi inilah yang di antara punca pergolakan umat Islam yang Nabi kata kamu kalau umur panjang akan melihat perselisihan yang banyak. Itulah dianya. Di antaranya lahir golongan Al-Khawarij. Al-Khawarij ni ialah asalnya adalah penyokong Saidina Ali juga. Dia asalnya penyokong Saidina Ali, dia sama Syiah juga asalnya. Tetapi apabila berlaku peperangan di antara Saidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam peperangan Siffin. Dia ada peperangan dinama peperangan Siffin. Bayangkan Ali berperang dengan Muawiyah. Siapa Muawiyah? Muawiyah penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah seorang sahabat 10 sahabat yang dijamin syurga. Tapi disebabkan fitnah ini berperang, namanya peperangan Siffin. Maka lahirlah golongan Khawarij. Baik, bila dia berperang di antara Ali dengan Muawiyah, maka Ali dengan Muawiyah ni berdamai. Tak naklah berperang sama sahabat. Mana tak nak? Kita tak nak perang. Kita buat gencatan senjata. Mana kita berhentikan pergaduhan sama kita ni untuk menyelamatkan umat Islam ketika itu. Lalu pihak yang menyokong Saidina Ali ni tidak bersetuju dengan tindakan Ali berdamai dengan Muawiyah. Ni asal dia. Asalnya penyokong Saidina Ali. Tapi bila Ali khabar nak berdamai Muawiyah, kami tak nak. Kami nak kita perangkan, matikan Muawiyah ni. Sebab Muawiyah ni jahat. Ali kata tak, untuk menyelamatkan nyawa-nyawa umat Islam ni, pada sahabat daripada sama balah ni, kita jangan perang, buat gencatan senjata. Lalu puak ini keluar daripada Ali. Bila dia keluar daripada Ali, dia terus mengkafirkan Ali. Dia kafirkannya Ali, dia kafirkannya Muawiyah, dia kafirkan semua sekali. Lalu jadilah dia satu gerakan yang jahat bersembunyi. Ya, dia balik gerakan konon-konon nak menuntut keadilan, tapi sebenarnya memporak-perandakan ataupun mengadu domba, sehinggalah berlaku pula selepas itu peperangan Jamal. Perangan Jamal ni antara siapa? Di antara Ali dengan Aisyah. Bayangkan tuan-tuan, disebabkan fitnah golongan-golongan ini. Sebenarnya Ali dengan Aisyah tu tak ada apa pun, tapi disebabkan fitnah daripada Al-Khawarij ini, akhirnya berperang pula di antara Saidina Ali dengan Aisyah. Berapa ramai sahabat terkorban ketika itu. Baik. Kemudian fitnah ni melanda lagi, melanda sehinggalah pembunuhan Saidina Husain di Karbala. Diatur oleh puak ni juga. Lalu mereka mengatakan Yazid Muawiyah bertanggungjawab. Sebenarnya bukan. Sejarah ni kalau kita baca, Yazid bin Muawiyah ni adalah orang kuat ahli sunnah wal jamaah. Dari segi akhlak dia memang tak dinafikan, tuan-tuan. Dia memang teruklah. Yazid bin Muawiyah ni dia khalifah yang kedua Kerajaan Umayyah. Kalau baca sejarah dia, sehingga dia ada kolam arak, tuan-tuan, istana dia. Mana setiap pagi dia terjun dalam kolam dia sambil minum arak. Itu perangai tu, dia punya akhlak dia buruk. Tapi dari segi dia menghormati ahli bait ni, dia tidak sampai kepada tahap untuk pancung leher Saidina Husain. Sebab bila dibawa oleh panglima tentera dia setelah peristiwa Karbala, Saidina Husain dibunuh bersama dengan keluarga ni, 80 orang ni tadi syahid di Karbala, dibawa oleh panglima, siapa nama ni, Ziyad apa, saya lupa dah nama dia. Dia bawanya kepala ni pada Saidina Husain, pada Yazid di istana dia. Apa Yazid kata? Aku tidak bertanggungjawab dan celakalah orang yang membunuh Saidina Husain ni. Bukan arahan daripada dia. Malahan ada kata, kalau sekiranya aku berada di sana, aku akan maafkan Saidina Husain dan semua sekali.
tetapi diputarbelikkan sejarah mengatakan Yazid lah yang mengarahkan Sayyidina Husain untuk dibunuh. Jadi inilah di antara fitnah-fitnah yang sangat besar. Siapa yang bawa? Di antaranya Khawarij dan puak-puak Syiah ini. Maka sampailah hari ini kita tak pernah aman disebabkan oleh fitnah-fitnah yang begini. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya rasa sekadar itu sajalah untuk malam ini. Mudah-mudahan sedikit penjelasan tentang Syiah. Cuma kalau orang tanya Syiah tu apa? Syiah tu adalah penyokong Sayyidina Ali asalnya. Kemudian berubah daripada gerakan politik menjadi gerakan akidah sehinggalah kepada hari ini. Sekadar itu saja. Mudah-mudahan sedikit itu dapat dimanfaatkan bersama. Allah wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.